Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin susunan Al-Imamul Hafiz An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita bab yang ke-65. Babu zikril mauti wa qisaril amal. Bab mengingati mati dan memendekkan angan-angan. Kita ni tak tahannya. Angan-angan kita ni laju. Rasanya kalau Allah Ta'ala beri umur 100 tahun lagi pun, angin-angin kita lepas. Nah, panjang angin-angin tu. Sekarang ni kita nak cut angin-angin tu biar padan dengan umur kita. Biar padan dengan umur kita, padan dengan standard kita. Jadi umur kita ni, para jemaah sekalian, kita kena kembali kepada kata Nabi SAW, umur aku di antara 60-70. Majoritinya begitu. Jadi kita kena letak situ lah. Mula 60 tu dia mati dah. Barulah kita tidak lajak sangat. Kalau hidup lagi, alhamdulillah, kita boleh tambah ibadat, boleh tambah kebajikan. Kalau mati, sakat tu lah dulu. Tapi kita ada persiapan. Siap molek-molek. Jadi bab kita ni bab dua perkara, zikrul maut, mengingati mati, dan pendek angan-angan. Kita ada dua beza di antara angan-angan dengan cita-cita. Kalau cita-cita, kita buat satu perancangan, satu strategi yang kita nak capai. Itu dia panggil cita-cita. Tapi angan-angan ni biasanya lebih kepada khayal begitu ya. Aku nak jadi orang kaya, kerja malah. Itu angan-angan nama dia. Nak jadi orang pandai, orang alim, belajar tak malas lah. Nak jadi orang baik, tapi nampak tidak sungguh benar nak jadi orang baik, kawan dengan orang-orang tak baik. Itu dia panggil angan-angan. Tak usah duk sambung lah. Orang Melayu kalau angan-angan dia capur dengan mak jening. Nyanyi kau kawan tu tak ada pasal-pasal. Nah, mak jening ni ada ke tak ada sebenarnya? Mak jening ni ada ke tak? Tapi jadi satu simbol. Kalau angan-angan, mak jening. Kalau cinta, Laila lalu. Tak tahu masa apa dia, Laila Majnun mana. Baik, kita usah banyak cakap. Maka dalam bab ini, apa yang nak sampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kepada kita, bahawa hidup atas dunia ni akan berakhir. Mati kita, kan? Mati tu tanda, tuan-tuan. Ini syarah ni, dalam kitab tak ada. Al-mautu amrun wujudi. Mati ni benda ada. Siapa kata tak ada mati? Kita tak pernah tengok. Nyawa kita tak pernah tengok. Kita ni hidup, ada hidup ke tak hidup kita ni? Hidup. Hidup ni apa? Nyawa. Mana nyawa awak? Tak boleh nak jawab. Anda ingat satu kisah ni selalu disebut dah. Waktu seorang cikgu yang bukan Islam, Cina, di sekolah keren, dia mari jumpa dengan Allahyarham tuan guru kita ni. Dia kata, Ustaz, kita ni ada Tuhan. Orang Islam percaya ada Tuhan. Dia kata kalau ada mesti nampak. Sedap juga soalan dia. Kalau ada mesti nampak. Mana Tuhan? Pokok dia nampak kat Tuhan jelema peko-peko dia tu kan. Tuan guru kata senang ya cikgu. Cikgu ni hidup ke mati? Dia kata hidup lah, boleh bercakap ni. Hidup dengan apa? Nyawa. Mana nyawa awak? Tunjuk. Dia pun sengih suka. Bukan semua ada, kena nampak kan. Jadi kita yakin ada. Jadi mati ni makhluk yang ada. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Mulk yang kita baca malam-malam, Allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah kata aku ciptakan mati dengan hidup. Dua-dua ada, mati, hidup. Tuhan kata aku buat. Yang menjadi perantara di antara hidup dengan mati siapa dia? Malaikat.
Mari malakul maut, habis cerita. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Hak memisahkan di antara kamu dengan anak beranakmu. Yang memisahkan di antara kamu dengan alam akhirat, malakul maut. Surah Sajadah yang kita baca pagi Jumaat. Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala sebut malakul maut. Dalam kitab lain ada sebut Israel. Jadi Israel itu tidak ada riwayat yang sahih, tapi adalah disebut. Manakala orang sebut itu biarlah. Kemudian kita kena ingat, malaikat itu khija, petugas mencabut nyawa. Tapi yang mematikan kita secara hakikinya siapa? Allah yatawaffal anfus hina mautiha. Yang mematikan kita Allah. Jangan kata malaikat mati aku, tak, malaikat cabut nyawa. Yang mati kita Allah. Kan? Maka kita kena letak di situ. Kena letak di situ. Mana kata mati itu ada? Dengar cerita. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut apabila manusia kita semua kata insya-Allah duduk dalam syurga. Kumpulan lain pula hak jahat duduk dalam neraka. Nauzubillah. Syurga, neraka. Ji'a bil maut. Malaikat awak mari mati. Ala surati kabshin, di alam bentuk rupa kibas. Rupa biri-biri. Tok di antara neraka dengan syurga. Maka dia tanya, ahli syurga, ya, mu kenal siapa tu? Kenal, siapa? Mati. Sebab kita dah jumpa dengan dia waktu mati dulu. Lah ni kita tak jumpa lagi. Jangan duk minta nak jumpa lah sehari dua ni. Nak beramal dulu dah, insya-Allah. Kan? Tanya, ahli neraka? Ya, mu kenal tu? Kenal, siapa? Mati. Sebab kita dah jumpa, dah tengok, dah mati. Pada waktu itu Zubayuzbah, mati disembelih. Mati. Mati sudah mati. Waktu tu orang ahli syurga suka, alhamdulillah tidak ada mati lagi. Khulud la maut. Kekal, tidak ada mati. Ahli neraka habis dah lagi tu. Ingat kau boleh mati, kena makan, bakar di api, tak mati. Mati sudah mati. Jadi itulah para jemaah sekalian. Baik, kita pergi kepada Imam Nawawi dalam bab ini, masya-Allah, dia bawa kepada kita berapa? 6 ayat. 6 ayat yang berkaitan dengan nak melunturkan keegoan kita, nak melemahkan nafsu kita, nak memendekkan angan-angan kita, insya-Allah dengan ayat-ayat yang kita baca ini. Ayat yang pertama tanda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allahu Akbar. Ayat ini besar motivasi dia. Allah kata apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Mu akan jumpa za'iqah, akan rasa mati. Sakit kata sakit, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ada orang sakit tak boleh mati. Ada orang masya-Allah, dia malaikat mari, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila ridwanillah. Hei nafsu, nyawa yang baik, keluarlah ke ampunan Allah. Ketika itu nyawa tu keluar seperti titisan air di mucung pahit. Tak keluar. Senyum ya Tuhan dia. Allahu Akbar. Maknanya setiap mati, setiap yang hidup akan rasa mati. Jadi kita mintalah dengan Allah Azza wa Jalla, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma hawin alaina sakaratil maut. Ya Allah, mati kami dengan husnul khatimah dan permudahkanlah kami menghadapi sakaratil maut. Maka dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu, tengok, manusia ni ada dua kumpulan.
Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sesungguhnya sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan syurga, maka sungguhnya dia telah berjaya. Maknanya kita ni tak akan tenang hidup. Sebagaimana kata di ulama salaf, bilakah kita akan rehat? Dia kata selagi setelah kamu pijak kakimu dalam syurga, waktu itu baru kita rehat. Makna kita ni akan melalui 2 kerehatan ataupun 3. Orang yang mukmin bila dia mati, dia rehat. Rehat daripada kesakitan, rehat daripada segala masalah, sebab dalam kubur tu taman syurga dah. 1. Bangkit di akhirat nanti apabila kita melintasi sirat. Sirat belakang kita sudah dia di sana, 2 kali rehat. Kemuncak kerehatan bila? Apabila kaki sudah memijak bumi syurga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Inilah orang berbahagia. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini, jadi Allah Ta'ala peringatkan kita, jangan lupa dunia tempat muduk hari ini, ni hakikat dia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini meliputi kemewahannya dan pangkat kebesarannya tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. Orang tengok dunia ni comel. Dalam hadis yang kita dah baca dulu dalam bab zuhud, Nabi kata ad-dunya hulwatun khadiratun. Dunia ni hijau, manis. Siapa yang terjebak dengan dia terperangkap. Na'udzubillah. Surah Ali Imran ayat 185. Itu ayat yang pertama. Pergi kepada ayat yang kedua. Saya tak tafsir panjang lah. Kita tafsir ringkas je. Sebab ayat tu sendiri tu sudah cukup motivasi kepada kita. Masa itulah eloknya, kalau kita boleh, kita ambil ayat ni, kita orang suruh orang tulis khak besar-besar, khak comel-comel, lekat kat dinding. Kita letak dalam bilik tempat kita tidur biar nampak. Letak di pejabat kita. Letak di mana-mana. Yang penting biar duduk depan mata. Kullu nafsin za'iqatul maut. Barulah kita rasa tak berapa nak sikit hidup atas dunia ni. Ni dia letak benda lain. Letak gambar tu gambar ni. Letak gambar penyanyi lah, gambar macam-macam benda. Bila nak mati, duduk nampak. Ada setengah orang ni, kita pergi pejabat dia, kereta besar-besar saja. Tepek gambar. Kata kenapa kuat kereta ni? Inilah cita-cita kami. Kita kata kecil. Kenapa kecil Ustaz? Cita-cita kita nak pergi syurga. Hak ni Allahu Akbar. Kalau mati anak tu awak naik pun dia tu. Nah. Kereta besar-besar beli, anak awak naik kereta tu. Tak naik. Dia awak naik kereta pinjam hak masjid. Allahu Akbar. Kereta orang wakah. Berjalan apa bergogek dah tayar tu. Nah. Baik. Tak salah tu. Saya tak kata salah. Cuma dari sudut motivasi keimanan, baik kita letak gambar-gambar ayat-ayat yang mengingatkan kita kepada mati. Dia para jemaah sekalian, biasanya para pendakwah kita akan tanya, apa beza di antara ingat mati dengan takut mati? Dalam bab ini, Imam Nawawi kata zikrul maut, ingat mati. Siapa dia boleh jawab? Beza di antara ingat mati dengan takut mati. Dia kata serupa. Tak serupa. Kebanyakan kitanya takut mati. Takut. Takut mati tu takut kau orang mati pun satu masalah juga. Kenapa tak pergi situ? Ada orang mati. Dia mati dah, takut apa lagi? Dia tak cakap dah. Takut juga. Mana kita takut nak mati ni, macam-macam ubat kita beli, macam-macam habis pak tok bomo cari, takut nak mati. Yang sepatutnya kita bukan takut nak mati, kita ingat ke mati. Kita nak ambil satu benda, mikir dulu, aku kalau mati, Tuhan tanya lepas tak lepas jawapan ni. Lepas buat. Tak lepas tawakuf. Stop, jangan duk buat. Baik. Maknanya tanda ini susunan cantik Imam Nawawi ni. Yang pertama, Nawawi kata mu mesti mati. Ayat yang kedua, tak tahu bila ke tarikh mati tidak tahu. Tulis, tarikh mati tidak diketahui. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok. Sama ada baik atau buruk, kita tahu.
Esok nak pergi mana? Dalam senara kita besok ada 5 tempat nak pergi. Nah, cadangnya kita. Tak ada esok lagi orang kata ambulans mari ambil dah. Nak kata apa? Ataupun esok ada masyarakat lain. Mana kita tak tahu. Boleh ke tak boleh kita buat besok? Itu Allah Ta'ala bagi peringat kita. Mu tak tahu. Pasal itulah apa-apa kita nak janji, kena buat perancangan, kena letak insya-Allah. Allah Ta'ala. Dan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Siapa dia tahu? Kita mati mana? Oh, saya booking dah tanah kubur sini. Bayar siap dah. Bayarlah. Tapi kita mati di mana? Wallahu a'lam. Jadi kita mati di mana kita mati, di situlah kita ke bumi sepatutnya, sebab itulah bumi kita. Tapi ada setengah orang ni nak buat balik juga sampai seminggu mayat tak boleh ke bumi kan, semata-mata kan nak pun balik. Buat apa nyanyi ke mayat? Buat balik pun dia tak suka dah. Allahu Akbar. Ayat 34 suratul Luqman. Jadi ayat yang kedua ni kita tak tahu bila tarikh mati. Baiklah, kita pergi pada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, tempoh mati telah ditetapkan. Tempoh kematian telah digezet. Ini kita kata ini Imam Nawawi dia susun comel. Tempoh mati sudah digezet, tak boleh nak lari dah. Nak pindah tak boleh. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian apabila sampai tempoh mereka mati, malaikat maut mari dah, tiadalah mereka akan dapat meminta dikemudiankan. Minta delay ke sikit, tak ada. Sesaat pun, bukan lagi minit 2 jam lah. Dan tidak pula mereka dapat meminta didahulukan. Allah. Malaikat, bila saya mati sebenarnya? Setahun depan. Tapi oleh kerana kita sakit berat, kita minta nak mati lah ni, pun tak boleh. Maknanya ayat yang ketiga ni, tempoh kematian telah digezet, telah diwartakan. Sebab itu pada malam Lailatul Qadar, malaikat akan terima file setahun. Apa yang berlaku pada tahun ni 1442, dia tengok senara. Pak cik ni mati tahun ni. Kita duk lelah lagi, berelah mari, sibuk sana sibuk sini. Malaikat duk tunggu 30 hari, 29, countdown kata orang. 20, tunggu mati. Maknanya kita tak tahu. Tapi malaikat sudah ada senarai orang yang mati tahun ni. Masya Allah, tabarakallah. Sudah ada. Sudah digezet, sudah diwartakan. Baik. Kita tahu dah, semua akan mati. Tempat mati tak tahu mana. Tarikh mati telah diwartakan. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kata kepada kita, dan maka dengan itu buatlah persiapan. Jangan terpedaya dengan perangkat godaan dunia yang sangat fana, yang sangat menggoda ini. Tengok ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini ayat supaya kita berhati-hati dengan godaan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Allahu Akbar. Ayat ini sekali lagi memperingatkan kita bahawa buatlah persiapan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan menguruskan harta benda kamu. Kita ni tak ada nak
nak semaya pun tak ada, sibuk dengan projek. Tak. Dan menguruskan anak pinak kamu. Lorak, nak pergi masjid tak boleh, nak pergi belajar tak boleh sebab sibuk dengan anak-anak cucu. Kadang-kadang kita sedih tengok makcik ni. Mari duduk belajar pondok molek-molek ngaji Quran. Ustaz nak kelik dah. Kata apa? Tak segar ke? Cucu lah pula. Kata tak habis dah lah. Kita jaga dah kemok dia dulu. Sekarang ni gila ibu dia lah jaga anak dia. Apa we ketuknya? Jadi kadang-kadang gitulah godaan. Tak salah nak jaga cucu. Tapi jangan siapa kita, siapa mereka tak boleh nak mengaji. Muda tak mengaji, tua tak belajar. Berapa boleh? Mana jangan amwal, aulad, jangan menghalang kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah, siapa dia lara, leka dengan harta benda, dengan keluarga, sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugilah mu, duk main lara gini. Kemudian Allah Ta'ala perintah kepada kita supaya tak menyesal di akhirat nanti. Tuhan kata apa? Wa anfiqu, dan belanjakanlah, yakni dermakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu. Rezeki yang ada ni belanja sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan berkata, bila ni dekat nak mati, mulalah buat rayuan. Dia kata apa? Rabbi laulau akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku, bagi tempoh sikit ya Rabbi. Allahu Akbar. Ke suatu masa yang sedikit je, bukan nak lama. Sebulan pun tak apa dah. Allah. Seminggu pun tak apa. Tak ada nak taubat ni. Supaya aku dapat nak apa? Dapat bersedekah, dan dapat pula aku menjadi dari orang yang soleh. Nak jadi baik dah ya Rabbi. Harta hak banyak tu nak pergi sedekah. Allahu Akbar. Mujur. Tak boleh hundur. Kalau tidak, tak tinggal sakar anak dia. Sedekah habis ni. Tak. Mungkin dia nampak dia nak mati. Allahu Akbar. Tuhan kata apa? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sudah sampai ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan. Tak usah duduk cakap banyak lah. Tuhan kata aku tahu dah. Kalau mu yakin dah benda ni akan berlaku, kenapa tak sedekah sekarang, waktu kita hidup, waktu kita sihat? Ni waktu sihat duk mikir nak kau duit banyak lagi dah. Allah haram tak peduli. Jangan. Surah Al-Munafiqun ayat 9 hingga 11. Baik, kita pergi kepada ayat yang ke-5. Hak ni satu lagi episod gambaran orang-orang yang menyesal setelah dia mati. Hak saat ni nak mati, minta tangguh, minta delay ke sikit lah, Tuhan kata tak boleh. Hak ni hak mati dah, apa jadi? Allahu Akbar. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Allahu Akbar. Kita ni kalau hati kita jilah molek kena 2-3 ayat ni tak alu makan dah. Nah, tapi gitulah keadaan kita. Kita muhasabahlah diri. Kesudahan golongan yang kufur, yang engkar, yang maksiat, apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, bila sudah mati, qala rabbirji'un, berkatalah wahai Tuhan kami, kembalikanlah aku hidup semula di dunia ni. Nak balik semula ke dunia. Nak buat berapa? Supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang aku telah tinggalkan. Dulu tak buat, lah ni nak dah. Allah kata apa? Kalla, tidak. Ayat kalla ni mana jerka? La, gitu mah. Masa akan dapat, sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakannya. Sedangkan di hadapan mereka ada alam barzakh, alam kubur itulah, yang mereka tinggal tetap dalamnya hingga ke hari dibangkitkan semula pada hari kiamat. Awak masuk dalam kubur duk topik minta nak balik. Siapa dia nak buka balik kubur awak? Tak buka dah. Kemudian apabila ditiup sangkakala, kiamat dah berlaku. Keluar dalam kubur. Pada hari itu tidak ada lagi manfaat pertalian kerabat antara mereka. Jumpa adik-beranak pakat lari. Adik-beradik lari, bini atas dunia agak hari-hari duk tulis Facebook, isteri yang tersayang. Akhirat esok berunggah pakat lari belakang, tak ada sayang-sayang dah. Masa tu. Bila kita berjumpa balik dalam syurga nanti insya-Allah. Allahu Akbar. Dan tidak pula sempat mereka bertanya-tanya khabar, tak ada. Maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang yang berjaya. Dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang merugikan diri sendiri. Kita pilihlah kita nak berat ke nak ringan. Mereka kekal dalam neraka jahanam, itu untuk orang kafir. Api neraka itu membakar muka mereka dan tinggallah mereka di situ dengan muka yang huduh cacat, sambil dikatakan kepada mereka, bukankah ayat-ayatku selalu dibacakan kepada kamu, lalu kamu terus-menerus mendustakannya. Tuhan kata, aku ayat dah. Hei, ayat Quran mari dah apa mu tak baca ya? La ilaha illallah. Tak nak kata apa dah. Panjang lagi ayat ni. Ini surah Al-Mu'minun ayat apa ni? 112 hingga 115 kan. Baiklah. Ayat 99 tu. 99 sehingga 115. Baik. Kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam bab kita ni. Kamu dengar dah. Mati pasti. Masuk dalam kubur ada 2 dimensi. Ada orang berehat, ada orang nak balik pula ke dunia. Melalui godaan dunia, kita tak tahu kita lepas ke tidak. Maka ayat yang terakhir Imam Nawawi bagi tahu kepada kita, ketuklah hatimu sewaktu kamu masih di atas dunia ini. Allahu Akbar. Tengok ayat yang terakhir, yang ke-6 dalam siri motivasi mengingati mati ini. Wa qala ta'ala, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Hei, belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka
tunduk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Tuhan tegur kita sini, mu dengar dah, mu yakin dah mati, tak boleh lagi lembut hati kamu. Allahu Akbar. Dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka, buat Yahudi dengan Nasara. Setelah orang-orang itu melalui masa yang lanjut, lama masa kitab dia, maka hati mereka menjadi keras dan ramai di antaranya orang-orang yang fasik, yang derhaka. Surah Al-Hadid ayat 16. Mana ayat kita ni Allah Ta'ala suruh lembutkan hati kita, jangan jadi macam puak-puak Yahudi dengan Nasara yang keras kepala, tak dengar kata. Jadi kita kena belajarlah para jemaah sekalian. Baik, sekarang ni kita berpindah kepada hadis. Kata Nawawi, suratul Hadid ayat 16, wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumatun. Imam Nawawi kata ayat-ayat dalam bab ini banyak dan diketahui maklum. Jadi dia tak mahu, dia ambil 6 ayat. Kita rasa pun cukup dah untuk nak melembutkan hati kita, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada hadis yang pertama dalam bab ini, hadis 574. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Tengok terjemahan dia daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang bahuku. Nabi kita ni kalau nak nasihat ke orang, dia pegang orang tu, gosok atas bahu, nak suruh kita rasa rapat mesra. Seraya bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing, pengembara di atas jalan. Au abiru sabil, atau seorang pengembara. Maknanya kita ni kalau mengembara, kita tak bawa barang banyak, penat nak pikul, kita bawa bekalan sekadar cukup. Kita pun di atas dunia ni jangan duk kupu kat barang-barang dunia ni banyak, kita bagi bekalan untuk akhirat tu banyak. Wa kana Ibnu Umar bila ingat hadis ni, dia respon, dia kata apa? Iza amsayta fala tantazir as-sabah wa iza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Ibnu Umar respon kepada hadis Nabi tadi, dia berkata, bila kamu berada pada waktu petang, maka jangan kamu tunggu datangnya pagi esok baru nak taubat. Lah ni. Jangan tu esok lah. Dan bila kamu berada pada waktu pagi hari, maka jangan menunggu waktu petang. Gunakanlah waktu sihatmu untuk waktu sakitmu, dan gunakanlah hidupmu untuk menghadapi kematianmu. Hadis dalam Bukhari. Mana jelaslah hadis ini motivasi Ibnu Umar kepada kita, maknanya jangan menangguh-nangguhkan taubat. Jangan melewat-lewatkan buat kebajikan. Sebagaimana dalam bab kita yang ke-64 baru ni, apa dia kita kata? Bab musabaqah, segera melakukan ketaatan. Kita dah tengok balik dalam bab kita lepas. Hadis yang kedua 575. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini aw illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu muttafaqun alaihi wa hadha lafzul Bukhari. Maksudnya daripada Ibnu Umar lagi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hak seseorang muslim yang mempunyai suatu barang yang akan diwasiatkannya. Kita ni ada barang perlu wasiat, sama ada kita berhutang dengan orang ke, orang tu simpan barang amanah di rumah kita ke, maka kita kena tulis wasiat, supaya bila kalau kita mati mengejut, anak kita tahu barang kemas ni bukan hak mak ni, orang simpan sini, ataupun hak dia pinjam dengan kawan dia. Ataupun kita apa sajalah wasiat kita supaya wakahkan harta kita ke, itu dia panggil wasiat, kena tulis.
Yang akan diwasiatkannya, dia bermalam selama 2 malam kecuali wasiatnya ditulis di sisinya. Tengok hadis ni dalam Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan yabitu salasalayal, bermalam selama 3 malam. Mana jangan lebih pada, kalau kita nak jangan lebih pada 3 hari, wasiat kena tulis. Kita sekarang ni ada wasiat ke tak ada wasiat? Ada, kena tulis wasiat. Takut terlupa anak esok. Anak tak ingat ke, buat tak ingat ke. Ada hak tak percaya. Bila ayah hoyak aku tak dengar pun. Maktub, pergi mati stamp. RM10 mati stamp tak? Kau berapa lah ni? Maknanya biar orang panggil hitam putih. Ada bertulis. Hitam putih ni kena ada. Jadi jangan lebih daripada 3 hari kena tulis wasiat. Jarang kita ni. Saya dah bayar syarikat dah wasiat. Tak payah bayar. Tulis dengan tangan pun boleh. Cuma kita cok. Syarikat wasiat tu, itu syarikat. Yalah baguslah dia ambil cara kita tu. Cuma kita kadang-kadang kita banyak pula duit kena bayarnya kan. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dalam bab kita ni, nombor 576. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala khatta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khututan faqala hadzal insan wa hadza ajaluh fa bainama huwa kadzalika iz jaa al-khattul aqrab rawahu al-Bukhari. Allahu akbar. Daripada Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis. Mana Nabi kita duduk atas tanah, dia buat garis kotak itu. Lalu bersabda, ini adalah angan-angan manusia. Mana kita buat garis tanah gini, angan-angan ni lepas pada ni, panjang alik ni lagi. Itu dipanggil garisan yang panjang. Dan ini ajalnya, tempoh dia sekat ni tapi garisnya dia jauh lagi kan. Itu dia panggil angan-angan. Ketika ia seperti itu, mana? Terus dalam angan-angannya tiba-tiba datanglah garis yang paling dekat, iaitulah kematian. Nak kata apa? Tak ada nak pergi jauh. Mana Nabi kita dalam kitab syarah ni ada gambar. Nampak ke tak nampak jauh tu tak? Boleh tengoklah. Mana ni? Dia buat garisan. Sini hak kita duduk lah ni. Hidup kita ni tempoh aja sini, tapi angan-angan dia panjang jujuk gini. Nak kata mana ni, garis saya tak lepas. Ada lagi garis yang lebih jelas lagi, insya-Allah nanti kita bagi. Itulah para jemaah sekalian, Nabi kita dia buat apa dia? Buat darbul masal. Buat contoh. Kalau kita belajar ni, guru-guru kita ni, dia panggil wasailut ta'lim. Cara pendidikan zaman kita ni, ada garis saya. Dulu kita tulis whiteboard, tulis di papan hitam mula-mula. Zaman kita budak main kapur tulis. Berasa masuk dalam hidung habis kapur. Mari pula whiteboard. Zaman kita ni tak main whiteboard, screen. Dah. Mari zaman PKP ni main pula ni. Allah bahasa jenis Zoom lah jenis. Berapa alat pakai tayar tepek situ yang mengaji. Senang zaman nak kiamat ni. Walaupun senang, orang tak faham agama juga. Na'udzubillah. Baik, satu lagi garisan, tengok di bawah. Wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala khatta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu wa khatta khutatan sigharan ila hadha alladhi fil wasat min janibihi alladhi fil wasat. Nabi kata dia buat ni garis saya kita tunjuk gambar ni. Maknanya pak segi ada garis saya bawah banyak, atas tu kosong. Kamu dia garis saya panjang keluar daripada kotak. Apa dia dipanggilnya? Allahu akbar. Nabi kata apa? Hazal insan. Kotak pak segi tu manusia. Wa hadza ajaluhu muhitun bihi. Hak ni kotak pak segi ni ajal kita setakat tu. Kita terjemah dah, baca dulu. Hadzal insan wa hadza ajaluhu muhitan bihi aw qad ahata bihi wa hadza alladhi huwa kharijun amaluhu wa hadhihi al-khutat as-sighar al-a'rad
Fa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Wa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Rawahul Bukhari. Tengok dalam kitab kita ada tu. Alhamdulillah. Gambar dalam kitab. Hak mana ada kitab boleh tengok. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat satu garisan yang berbentuk 4 persegi. Tengok dalam kitab ada tu, 4 persegi. Dan membuat garis di tengah 4 persegi tersebut hingga menjolok keluar darinya. Ni, panjang toloklah ke tengah. Serta membuat beberapa garis kecil pada sisi garis tengah, dari tengah hingga dari tengah garis tersebut. Tengok, kecil bawah tu. Lalu baginda bersabda sallallahu alaihi wasallam, ini adalah manusia. Ni, tengah tu manusia kita dalam tu. Dan ini adalah ajalnya yang telah mengelilinginya. Kotak tu ajal. Dan garis yang menjolok keluar ini adalah cita-cita, angan-angan dia. Panjang angan-angan ni, tulul amal. Kan? Sementara garis-garis kecil ini adalah rentangan-rentangan, halangan-halangan kita hidup atas dunia banyak. Apabila dia luput dari garis ini, kita terlepas yang pertama, ada pula halangan yang kedua. Dan apabila dia luput ni, lepas yang terkena yang garis berikutnya. Hadis ni dalam riwayat Bukhari, inilah gambarannya ajal, halangan, rentangan dan angan-angan. Subhanallah. Nabi kata banyak rentangan tengah. Kita selamat daripada godaan harta. Mungkin tak selamat dari godaan anak-anak pula, keluarga. Allahu Akbar. Saat ni saya baca satu kenyataan daripada sahabat kita. Dia tengah duduk di pejabat dia, tiba-tiba mari seorang pakcik bawa anak dia, umur 13 tahun. 13 tahun pakai salib tekak. Bila jadi ni? Baru. Dia baru jadi zaman PKP ni. Serabut duk main internet, belawai, jadi pakai salib. Subhanallah. Mu tahu ke agama ni kitab-kitab dia? Tak tahu. Maknanya senang-senangnya dia boleh pakai salib, tak tahu ke apa. Mari musim 25 ni pula pakai topi merah pula. Ini semua ni kerja-kerja berbahaya, kan? Tengok ni kita tu. Jadi rentangan-rentangan ni banyak, halangan-halangan. Akhir sekali tak ada lepas hak ni, ajar apa mari, hak tinggal lagi angan-angan. Pasal itulah nak dalam hadis lain Nabi kata, mazala, berterusanlah hati orang tua tu muda dengan 2 perkara. Tuanya tua tapi hati tu muda. Satu dia panggil hubbud dunia, yang kedua tulul amal. Gila ke dunia, panjang angan-angan. Itu yang kerja dia. Gila dunia, panjang angan-angan. Tak ada kata apa. Pasal itulah Allah irham bapak saya ni rahimahullah ta'ala. Allah Ta'ala angkat darjat dia dan juga ibu kita. Selalu dia sebut, dia kata umbuknya tak tua. Tahu umbuknya? Umbuk kelapa tu lah, hak hijau atas tu. Itu tak tua dia. Pokok dia bergekok dah batai dia, tapi umbuk dia hijau. Begitulah angan-angan cita-cita manusia ni, walaupun sudah tua, tapi cita-cita terpanjang lagi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita belajar hadis ni dapat mengawal hati kita daripada panjang angan-angan dan gila ke dunia, wal iyazubillah. Kata di ulama motivasi, kata amalul insan aksar min umurhi, cita-cita manusia lebih panjang daripada umur dia. Allahu Akbar. Kita pergi kepada hadis yang kelima. Ada yang kelima, 578. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqran mansiya tantaziruna faqran munsiyan aw ghinan mutghiya aw maradan mufsida aw haraman mufannida aw mautan mujahizan awid dajjal
fasyarrun ghaibin yuntazar awis sa'ata was sa'atu adha wa amar. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maksud dianya daripada Abu Hurairah diriwayatkan. Sebab anda kata diriwayatkan kerana muhakkik kita ni kata ramai di kalangan para pengkaji mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini dhaif. Tapi Imam Tirmizi kata hasan. Wallahu alam. Maka diriwayatkan Nabi kita bersabda, segeralah kamu semua beramal sebelum datangnya 7 perkara. Makna dia jelas ni. Yang pertama, tidaklah kamu semua menunggu selain kepakiran yang membuatkan kamu lupa. Kita atas dunia ni segar lagi. Tak, sikit lagi hilang duk sore, lupa kita. Atau kekayaan yang melampaui batas, menyebabkan kita jadi lara, jadi sombong. Atau penyakit yang merusakkan kamu. Atau masa tua yang menguruskan kau dah tak ada apa dah. Atau kematian mengejut secara tiba-tiba. Atau Dajjal, ia adalah seburuk-buruk hal gaib yang dinanti-nantikan. Mari sungguh Dajjal ni. Sekarang ni ada sekumpulan liberal mana tah. Dia kata dia tak percaya Dajjal ada, mengarut ya. Atau kiamat berlaku dan kiamat itu sangatlah membinasakan dan sangat pahit, sangat menakutkanlah. Baik. Hadis yang ke 6, yang ke-6 ni, hadis 579. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hadzimil lazzat, yakni al-maut. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maksud dianya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkanlah mengingati sesuatu yang dapat memutuskan kelazatan. Gapo dia? Mati. Kita ni kalau teringat kau mati, tak lalu makan dah semata. Nah, pasal itulah para ulama kita dalam kitab-kitab Arab pun ada, dalam kitab Jawi pun ada, larang kita suka-suka berpesta lepas pada mati, buat jamuan. Sebab tak ingat aku mati dah, jadi macam majlis makan-makan pula. Ada orang mati dalam rumah kapur kita, ada orang mati, tak masuk 3 malam. Subhanallah, duk mikir tak masuk. Orang duk mikir tak lalu makan, kita duk mikir minum ke apa malam ni. Subhanallah. Ini yang katakan. Maka kita telah salah menyalahgunakan. Sepatutnya bila ada kematian itulah kita motivasikan diri kita supaya mengingati kematian. Hari ni aku hantar jenazah ni, belum boleh jadi esok orang hantar kita. Dua ya kita ni, sama ada kita hantar orang atau orang hantar kita. Ada lagi daripada tu? Ada dah lah. Maka hadis ini sahih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita supaya sentiasa mengingati kematian. Ingat semua kemati. Bukan tak takut mati. Tadi kita tanya soalan beza dengan takut mati. Takut mati ni tak semesti ingat kemati. Takut mati ya. Tapi bila kita ingat kemati, inilah dia kata break yang paling orang panggil paling kental. Kalau break orang panggil pak tayar berhenti. Kenapa tak buat maksiat tu? Yang mati tika ni. Kenapa nampak projek-projek baru ni tapi kena ada rasuah sikit. Tak payah. Tak usah kau jadi orang kaya. Kaya berapa kaya? Kalau mati, harta boleh kena, aku berapa dengan malaikat dalam kubur. Apa? Pasal itulah kita tengok orang tua-tua kesian dia. Pergi buat projek pinjam, buat pinjaman yang tidak syariah. Kata nak buat berapa pak cik? Kalau pak cik mati, pak cik bertempur dengan malaikat dalam kubur. Di akhirat esok perang dengan Tuhan kerana ambil riba, tapi hartamu dikuasai oleh anak-anak kita. Mikir molek kita nak buat supaya inilah kata pentingnya kita ingat ke mati. Aku sakit hati kau orang. Nak buat jahat ke dia. Jadi kita mikir, aku ni depan Tuhan esok boleh jawab atau tak boleh jawab? Selalu saya guna ayat motivasi. Tulis kata-kata ni tuan-tuan dan puan-puan.
Suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah, kitalah penulisnya. Suratan yang kita nak baca di hadapan Allah, siapa menulis? Kita tulis. Mau nak baca ke apa daripada Tuhan esok? Bangun pagi, tahajud, solat subuh berjamaah, zikir, tadabbur Quran. Alhamdulillah. Kalau bangun pagi, pukul 5 pagi, duduk WhatsApp, buat fitnah ke orang. Hidup apa lagu ni? Gapo kita nak baca daripada Tuhan? Allahu Akbar. Tuan-tuan pilih sendirilah. Baiklah, kita pergi kepada hadis yang terakhir dalam bab kita ini. Hadis yang ketujuh. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zahaba sulusul lail qama. Allahu Akbar. Faqal ya ayyuhan nas uzkurullah ja'atir rajifah tatba'uha radifah ja'al mautu bima fih ja'al mautu bima fih. Allahu Akbar. Nih, daripada Ubay bin Ka'ab, dia berkata, bila 2/3 malam berlalu, mana akhir malam dah kita, tinggal 1/3 malam terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Boleh jadi dia tidur ramai-ramai dengan sahabat. 1/3 malam akhir Nabi kita bangun. Bangun bagi tazkirah. Ini baru betul. Sedar pukul 5 pagi duduk main forward. Berita-berita fitnah kepada orang ni rasuah, orang ni buta, orang ni kena penjara buat apa. Nah, baik kita kalau kita nak sebar benda ni. Nabi kata, "Hei semua manusia, ingatlah kepada Allah." Allah, Nabi kita peringat. Uzkurullah. Tiupan pertama datang dan diiringi dengan tiupan yang kedua. Maknanya kiamat kalau mari, yang pertama, yang kedua, mati habis orang. Kematian datang dengan apa yang ada padanya. Allahu Akbar. Kita mati dalam keadaan apa? Mati dalam keadaan husnul khatimah, kita akan bangkit dalam keadaan demikian. Mati dalam keadaan maksiat, derhaka, kita nak bangkit dalam keadaan apa? La haula wala quwata illa billah. Bila dengar lagu ni, qultu, Ubay pun tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uksiru salata alaika, fakam aj'alu laka min salati?" Qala ma syi'ta. Qultu ar-rubu', qala ma syi'ta. Fa in zidta fa huwa khairul lak. Qultu fan nisfu, qala ma syi'ta. Fa in zidta fa huwa khairul laka. Qultu fas sulusaini, qala ma syi'ta. Fa in zidta fa huwa khairul lak. Qultu aj'alu laka salati kullaha. Qal izan tukfi hammak. Allahu Akbar. Izan, dia kata tukfi hammuka wa yughfar laka zambuk. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Ubay bertanya dia, "Ya Rasulullah, saya sering berselawat kepada Tuhan. Saya ni selalu selawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad." Kan? Jadi macam mana saya ni? Maka Nabi kata, "Maka berapa banyakkah aku selawat untukmu? Berapa banyak nak selawat?" Nabi kata, "Terserahlah, mu nak banyak mana, mu pilih diri. Mu ingat ke aku, mu selawat." Aku bertanya, seperempat masa ni selawat je. Nabi kata, "Terserah kepada kamu. Jika kamu tambah lagi baik. Kalau gitu setengah." Nabi SAW jawab, "Terserah. Kalau lebih banyak lagi baik." 2/3, Ubay tanya. Nabi kata, "Bagi ikutmu, lagi banyak lagi baik." Kata di Ubay, "Aku akan jadikan seluruh doa aku untuk baginda sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi kata, "Kalau begitu, kalau mu hidupmu keduk selawat ke aku je, iaitulah," dia kata, "kalau begitu kamu akan dicukupkan daripada dukamu dan dosamu diampuni." Allahu Akbar. Tukfahammuk wa yughfar laka dzambuk. Sekali maknanya dua kita dapat. Dengan kita banyak selawat,
Allah Ta'ala akan beri kepada kita al-muta'allaqu bid-daraini. Semua perkara Allah Ta'ala cukup pada kamu. Hak dunia pun Tuhan awak mari. Yang akhirat juga Allah Ta'ala awak mari pada kamu. Allahu Akbar. Dan yang kedua, diampunkan dosa-dosa kamu. Kata Tirmizi, hadis ini hasanun sahih. Jadi alhamdulillah, para pentahqiq juga mengatakan hadis ini hasan. Jadi para jemaah sekalian, artinya kita kena perbanyakkan ibadat kita ni, selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Kita kadang-kadang kita tak nampak orang ni tenang-tenang je. Tak, duduk dia selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat ke Nabi ni bukannya payah. Ia memayahkan kita tu. Duduk pilih selawat pelik-pelik, selawat apilah, selawat tu selawat. Apa yang payah-payah? Nabi kita selalu tak ajar selawat yang payah, kita memayahkan dia. Di antara contoh tuan-tuan tengok dalam risalah yang saya tulis. Ni anak kumpul dalam risalah ni, tajuk dia Fadail wa Kaifiyatus Salati ala Rasulillah. Fadilat dan kelebihan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul beberapa riwayat yang sahih. Dalam ni ada 8 riwayat. 8 ni kalau kita baca 10 setiap hari 80 kali dah. Kalau hari Jumaat, daripada malam Jumaat ke petang Jumaat kita baca 100, kita boleh 800 kali. Allah kaya kita tuan-tuan. Ni duk cari hak pelik-pelik, akhir kali tak baca. Payah selawat ni. Selawat ni kena nak selawat kena ijazah dulu. Jadi macam-macam kerenah kita ada. Hak Nabi SAW ajar kita buat payah. Hak orang lain aja kita berminat, kita kata usahlah menyusah-nyusah. Marilah kita ambil yang senang-senang. Nabi kata Allah Ta'ala akan cukupkan kamu dunia di akhirat, diampunkan dosa kamu. Alhamdulillah. Yang penting bak kitanya hak pertama tu. Hak Nabi kita bagi motivasi tu. Mati mari. Ja'al mautu bima fi. Mati tu dia ambil kita dalam suasana apa yang kita ada. Dia mari, kita tengah duduk solat. Kita tengah baca Quran. Kita tengah duduk talaqi majlis ilmu. Kita tengah duduk usul barang-barang, bantu orang. Allahu Akbar, bahagianya kita di akhirat esok. Kalau mari kita duduk berjoget, duduk mengumpat orang, tengah duduk mabuk, tengah duduk berzina, na'udzubillah, manusianya akan dibangkit dengan apa yang dia mati. Sebab itulah kita kena berhati-hati, ingat kemati sentiasa. Apabila kita nak buat maksiat, kita tengok, kalau aku mati tika ni mana agak? Berhenti kita daripada maksiat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan orang-orang yang mengingati kematian dan boleh memotong angan-angan yang tak ada faedah. Kalau orang tanya apa cita-cita awak? Ilal jannah, nak pergi syurga. Paus tak? Cita-cita ke apa? Nak kau tu, nak kau ni hak dunia belakang tu. Tak boleh ke dunia? Boleh. Tapi umur kita ni, umur peringkat dia panggil, orang panggil warga mah ni, tak seduk mikirlah kau tu. Hak tu kita serah ke anak-anak cucu-cucu lah pula. Kita ni duduk bersiap nak naik keranda. Ya, duduk ni. Orang lain sibuk nak naik kapal terbang, kita sibuk naik keranda. Keranda nyusul dan mau habis cerita kita. Baiklah. Habislah kita. InsyaAllah bab yang ke-66, babu istihbabi ziyaratil qubur lirrijal wa ma yaquluhu zair. Bab disunatkan ziarah kubur bagi orang laki-laki. Jelas, Imam Nawawi dia tak situ. Laki-laki sunat ziarah kubur. Orang perempuan lagu mana? InsyaAllah kita bincang dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.